diuji dengan suami sakit, bela suami saya kena kanser tahap sekian-sekian ustazah. Memang dia down sangat, tapi saya pujuk hati macam mana nak bercakap, jaga mulut. Ada orang suaminya sakit, mula dah mulutnya mencarut-carut segala depan suami masih hidup, sahabat-sahabat. Perpisahan di usia emas tu, ada ramai orang perempuan dah mula putus asa, penat dengan pernikahan sebab kena jaga pasangan sakit. Masya Allah, muslimat dirahmati Allah. Kita sampai hari ini kalau diberi kesihatan oleh Allah, hargai kebersamaan itu, muslimat dirahmati Allah. Sebab kita tak tahu di kalangan kita. Sekarang ni cek, doktor kata, Allah makcik, kencing manis tinggi, darah tinggi segala. Suami sihat elok, muslimat dirahmati Allah. Tiba-tiba kalau Allah berkehendak, yang sihat tu pula yang tiba-tiba kena stroke, kita pula yang jaga. Abang, kenapa abang pula yang kena stroke? Yang kencing manis tu saya. Macam nak pula dia sakit. Jawapannya Allah berkehendak. Jadi muslimat, datang ujian macam tu minta. Saya baru balik daripada Jaulah Utara bersama muslimat di Utara. Ketika saya ada 10 buku lah, saya suka macam tu. Bila ada buku-buku dekat rumah yang saya rasa nak buat hadiah, kadang orang hadiah kat saya, tapi saya dah ada buku tu, saya jadikanlah dia hadiah. Saya ada 10 hadiah. Saya nak daripada ramai-ramai ni, mai datang kat depan, share apa yang kita dapat selama 24 jam ni. Masa tu kami sedang bicara tentang Aisyah si gedung ilmu. Aisyah radhiyallahu anha ni kan, kita tahu sangat mencintai ilmu dan luas pengetahuannya. Lepas kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang rujuk kepada Aisyah nak tanya apa-apa berkenaan dengan hukum. Kalau dulu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harapan saya ketika mereka bangun berdiri kat depan tu, bercerita tentang Aisyah yang mereka tahu daripada ilmu asatizah lain ataupun pengalaman selama 24 jam, malam tadi buat qiyamul lail, apa rasa, macam itulah. Tapi kebanyakan mereka berdiri kat depan tu cerita pasal suami. Cakap garuk kepala pulak dah makcik-makcik ni. Ni ramai yang menonton ni muslimat. Alhamdulillah, bukan memburukkan suami. Cerita yang paling menguatkan jiwa kita, yang jaga suami dia sakit, muslimat dirahmati Allah, bukan mudah. Sharing ni tujuan mereka adalah kalau anda diuji demikian juga, tolonglah. Memang bukan senang. Yang mati suaminya masa usia muda, anak kecil lagi 7 orang, teruslah dia bekerja. Selama ni tak pernah bekerja-kerja. Ingat lagi ustazah, dia kata dapat duit gaji, nak bayar duit pengajian ke nak beli makanan. Dua ni je yang penting bagi dia. Sebagai ibu tunggal, muslimat dirahmati Allah, dok bedak lah duit ni, nak beli nasi, nak beli makanan untuk sebulan, dengan duit gaji tak terbayar yuran pengajian. Nak bayar duit pengajian, sebab itu sangat penting, tak nak anak-anak tak berpelajaran, muslimat dirahmati Allah, dia hanya mampu beli beras. Maka acap kali sangat makan nasi lauk garam, itu saja. Subhanallah. Tapi hari ni ustazah, ya Allah, saya bahagia dengan anak-anak saya. Kadang-kadang tak cakap lagi, baru sebut hujan-hujan ni sedap lah kau dapat pulut panggang hangat-hangat ni kan. Belum lagi cakap, baru je nanti ada mungkin anak yang dengar tu start kereta, hujan-hujan tu pergi cari. Nak sebut apa je ustazah, anak-anak saya alhamdulillah, Masya Allah, terasa macam duduk dalam syurga lah. Saya tak boleh lupa dia sebut macam tu muslimat. Terasa macam duduk dalam syurga lah ustazah, sebab nampak bahagia wajah dia tu. Nak apa semua dapat. Ingat dulu kita susah. Nampak hidup cik kan? Saya percaya cik seperti hidup dalam syurga hari ni, walaupun bukan syurga yang sebenar. Sebab syurga tak tergambar di mata, takkan terdengar di telinga kita. Ia jauh lebih indah. Maksud dia tu terdetik apa je anak-anak siapkan. Umrah 2 kali dah ustazah, alhamdulillah. Ni cerita orang kampung, sahabat-sahabat muslimat. Masya Allah, tabarakallah. Saya rasa bahagianya jiwa seorang ibu. Bayangkan, saya bagi tahu dia, ramai-ramai yang mendengar cerita ni hari ni, mungkin ada aku dulu pun susah juga. Jadi ibu tunggal, menyara anak sorang-sorang, tapi hari ni aku tak rasa macam dalam syurga pun. Anak tinggalkan aku. Sahabat-sahabat, cuba kita muhasabah sebelum bertanya-tanya kenapa aku tak dapat syurga seperti mereka. Saya cakap, cik betulkan saya kalau salah. Ketika cik diuji Allah kematian suami, sepatutnya siapa yang memberi makan anak-anak ketika itu? Adalah adik-beradik arwah suami dia. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, ini Quran mengajar anak-anak buah kita ni, jangan biarkan mereka kelaparan. Jangan biarkan mereka dihantar sana sini. Sebenarnya yang jaga tu adalah kita, adik-beradik si mati.
Jadi muslimat dirahmati Allah, seandainya anak-anak yatim ni tak dapat pembelaan seperti itu, ibu tunggalnya yang akan menjaga, yang akan menafkahi dengan susah payah. Tapi kalau dia ketika itu diuji macam tu, saya percaya acik ni orang yang tidak berkeluh kesah, orang yang tidak menyalahkan adik-beradik, orang yang tidak meminta-minta, orang yang tidak meratap dengan Allah, kenapa dimatikan aku, dimatikan suami aku, ya Allah, aku tak mampu nak buat macam mana lagi. Acik terima je takdir Allah. Betul ke cik? Betul. Lap air mata sahabat. Sebab apa? Allah beri dia kebaikan hari ini dan insya-Allah baik sampai akhirat kerana dia tidak berkeluh kesah. Dia terima apa yang Allah beri pada dia. Sikit gaji tak cukup ustazah, macam mana nak bijak ni, nak fikir supaya yang ni cukup, yang ni dapat. Masya Allah, minta dengan Allah supaya anak tidak merungut-rungut. Terima saja apa yang mak telah sediakan. Dan orang ni akan kebaikan itu patah balik kepada dia. Tapi selalunya yang tak nampak syurga yang diawalkan, bahkan kita takut mendapat syurga, tak mendapat syurga di akhirat kelak, muslimat dirahmati Allah, kerana sikap kita. Muslimat dirahmati Allah, kita susah sikit kita salahkan orang tu orang ni, kita berkeluh kesah, kita tak nak bangkit berusaha. Ini yang Allah kata orang tak terima takdir yang telah Allah berikan kepada dia. Masya Allah. Sebab kebanyakan mereka bercerita, saya nampak adalah hasil mereka diuji dengan suami sakit, bela suami saya kena kanser tahap sekian-sekian ustazah. Memang dia down sangat, tapi saya pujuk hati macam mana nak bercakap, jaga mulut. Ada orang suaminya sakit, mula dah mulutnya mencarut-carut segala depan suami masih hidup, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Rupa-rupanya bila dia buat kebaikan itu, kebaikan tu balik. Saya tak sangka suami saya sihat sekarang. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ini cerita apa ni? Nak flashback balik pada diri kita. Siapa kita ketika berada dengan pasangan kita. Allahu Akbar. Benarlah Allah hanya beri kebaikan kepada orang-orang yang baik. Dan sebesar zarah jahat, jangan kata Allah tak balas. Sahabat-sahabat, kalau kat dunia ni nampak macam dia makin senang, makin mewah dengan kejahatan yang dia buat, kita jangan marahkan Allah. Dia tu tak sembahyang Allah, dia tu tak bersyukur pada engkau, tapi kenapa makin senang hidup? Dunia ni sementara sahabat-sahabat muslimat. Akhirat di sana kalau dia azab jauh lebih dahsyat daripada azab di dunia ni. Ni kita nak set dalam minda kita macam mana nak terus buat baik walaupun keadaan keliling tak berapa baik ketika itu. Allahu Rabbi. Alhamdulillah, kehidupan begitu indah bila kita hanya ikut dan patuh arahan. Arahan apa? Skrip yang Allah telah siapkan tadi itulah. Bacalah skrip kehidupan dengan khusyuk dan ikhlas. Maka kalian akan disukai oleh si penulis skrip dan penonton akan sebuah lakonan. Itu maksud hablum minallah, hablum minan nas yang ustazah nak kait.